Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri ma sanatu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastaqim. A'udzu bika min syarri ma sanatu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilai amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Akademi, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Malam ni Allah izinkan kita untuk kita bersekali lagi bersama-sama dalam siri majlis munajat umat fi kulli hajat, fi kulli yaum, fi kulli lail, pada setiap hari, pada setiap malam. Cuma insya-Allah kita setakat ni kita mohon pada Allah SWT agar diberikan tenaga dan upaya, masa, ruang dan peluang untuk kita mengadakan majlis munajat umat ni. Kita tidak pergi kepada kuantiti, namun kita pergi pada kualiti. Yang benar-benar nak masuk dalam soft squad munajat umat. Walaupun kesannya tidak. Orang kata apa, mungkin ada yang merasai, mungkin tidak. Tapi yang merasai mungkin kadang-kadang tak tahu nak terjemahkan apa yang dirasai. Kadang tak tahu nak terjemahkan macam mana. Namun ketahuilah, yakinlah bahawasanya apabila kita membaca dengan penuh keyakinan melalui kalamullah, melalui Al-Fatihah yang padanya ada sanad, sanad bacaannya saya bacakan itu ada sanad daripada guru sebelum Fadhil Datuk Syekh Salihuddin Umar Qari sehinggalah ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi barang yakin ni ia perlukan kepada kesungguhan. Dia bukan 819 a day, tidak mas sekalian. Barang yakin adalah barang yang perlu, perkara yang perlu kita kupas. Kita kena hayati. Kan yakin ni ia melibatkan dalam perbahasan pure. Tulen. Yakin ni perkara tentang ketulinan. Kebenaran kan, yakin. Yang benar saja boleh mencapai keyakinan. Jadi ia melibatkan satu proses penyaringan sehingga dia menjadi tulen. Jadi perlukan kepada perincian yang mendalam. Sebab itu dia bukan tiba-tiba datang keyakinan itu, tidak mas sekalian. Namun dia perlukan kesungguhan. Antara elemen yang mesti ada dalam nak membina yakin itu, dia kena ada kesungguhan.
Sebab tu kalau kita lihat banyak orientasi orang beriman ni, kalau kita rujuk dalam Al-Quran, ciri-ciri orang beriman itu adalah orang yang wala tahinu wala tahzanu, orang yang tidak merasa lemah dan tidak rasa resah gundah. Malah bila kita berhadapan dengan Allah, kita ada Allah ni untuk kita nak bina orang kata apa, kefahaman kita, nak bina setelah kita mempelajari, mengetahui tentang ilmu tentang Allah. Apa yang kita nak orang kata apa, nak kembangkan, nak orang kata nak teruskan pula adalah bagaimana kita nak merasai kewujudan Allah Ta'ala itu dengan sifat yang mana kewujudan Allah Ta'ala itu diterjemahkan dengan satu suasana yang membawa kepada harapan, roja, harap. Bila ada harapan ni, orang yang ada harapan ni dia penuh dengan orang yang ada harapan ni penuh dengan orang kata apa, satu suasana hati yang semangat. Dia harap ni dia berserta semangat. Bermaksud orang beriman itu orang yang tidak putus harap, bermaksud orang yang sentiasa bersemangat. Itu sebab tu kita nak tengok orang yang yakin ni. Ini kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu martabat as-siddiq, dan orang yang siddiq ini termasuk dalam 4 golongan yang masuk syurga tanpa hisab, mas sekalian. Nabiyyin, siddiqin, syuhada wa solihin. Nampak? Cuma kita nak mempelajari, bukan kita nak menentukan kita ni kita sudah yakin ke tidak, tapi kita nak tahu jalan bagaimana suasana perjalanan yakin itu. Maka bila kita tengok kepada para syuhada, kat sini jalan dia. Para syuhada yang ini dalam kedudukan kata apa? Dalam kedudukan melihat para syuhada itu yang berjuang di jalan Allah. Apa sifat yang kita nampak pada diri mereka? Adalah satu semangat juang. Ini dia sentiasa mengharapkan kemenangan. Tu menang. Dia tak ada istilah kalah. Orang beriman ni dia tak ada istilah kalah. Contoh tadi tip cinta dunia. Sebab dunia ni sentiasa membawa kepada gagal. Dunia ni satu perkara yang nak hilangkan cinta dunia ni, jangan takut gagal lah. Jangan sayang dunia lah. Contoh, jangan sayang lah nak pakai. Jangan takut habis lah, pakailah. Macam beli sesuatu benda sayang untuk simpan-simpan buat apa. Cinta dunia ni cinta yang membawa kepada dia takut habis. Takut hilang, ketakutan. Jadi cara kita nak hilangkan perkara tu, kita kena terjemahkan perbahasan hidup ini dengan perbahasan yang benar. Perbahasan yang benar. Apa perbahasan yang benar tu? Itulah tadi, semangat. Satu hal tuju yang melihat hidup ini, tidak ada istilah kalah. Tidak ada istilah rugi kan. Saya cerita tempoh hari, tak ada rugi. Contoh, orang ini kaedah ni, beli barang mahal, sayang nak pakai, takut rugi. Nampak? Sebab tu hati-hati. Perkataan, jangan sayang nak pakai. Pakailah sungguh-sungguh. Konteksnya, manfaatkan kemudahan itu, gunakan untuk mempermudahkan urusan ketaatan. Kemudahan itu dipergunakan, diperalatkan untuk mencapai matlamat ketaatan. Jangan sayang nak pakai. Ada duit, gunakan duit untuk meraih pahala. Ada masa, gunakan masa. Jangan sayang masa tu. Sayanglah, rasa sayang dengan masa untuk diri. Katakan bagi masa untuk orang, untuk aku tak ada. Walhal bila kita bagi masa tu kan, patutnya orang kata apa, kita bagi masa, kita mesti kita tahu bagi untuk apa. Kita tolong, kita dengar. Contoh, kita tunaikan hajat orang kan. Jangan sayang masa kita nak bagi. Jangan kedekut masa. Tu bahasa dengar. Tak ada kata, tak boleh lah. Tenaga, jangan kedekut tenaga. Bagi. Itu dia panggil khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat pada manusia lain. Baik. Maka berbalik pada tadi, yakin tadi. Kena semangat je mas sekalian. Nak semangat itu adalah dengan kita memahami kembali, kita kena mohon kepada Allah dalam perjalanan menuju kepada Allah, mesti berserta Allah, dengan Allah. Itu kita kena belajar, tengok cara
Orang yang mencapai martabat itu. Sebagai contoh, kita lihat para syuhada lah. Para syuhada ini satu contoh yang paling jelas lah kita nak belajar. Sebab apa? Tak ada lagi mereka berperang dalam keadaan lemah, gelisah, frust. Tak ada. Mereka berperang dengan keadaan fisabilillah. Contoh. Maksudnya, walaupun kita tak ada lah bercakap ni, boleh lah kan. Tapi tak apa, kita bercakap lah. Kita cakap perkara yang benar. Contoh dah, kita lihat mereka berperang. Mereka berperang, buka Al-Ghazwah, sirah peperangan Nabi. Tak ada istilah boleh ke, menang ke, tak ada. Sama ada mati syahid atau menang. Malah mati syahid pun tidak dikira mati, kata Allah. Nampak tak? Hebat mas sekalian. Cuma masuk kata, kita tengah, contohlah katalah, kita tengah hadapi masalah, Allah timpa kata kita masalah susah. Susah kan? Bila susah, kalau kita letakkan yakin pada Allah, kita akan semangat. Bukan semangat nak senang. Kita semangat untuk terus taat walaupun susah. Susah nak buat? Memang susah lah. Sebab apa? Sebab lebih susah nak bersyukur time senang nanti. Bila senang jadi malas. Dia take for granted. Mentang-mentang lah kemudahan dah banyak, dia jadi malas. Malas nak bawa yang biasa-biasa je lah. Nak bawa motor besar pergi masjid, yalah, bawa motor yang kecil lah. Dia jadi malas. Dia jadi malas. Patutnya makin banyak nikmat, makin rajin lah patutnya. Ni tak, makin malas. Makin banyak pula alasan dia. Duduk pergi umrah, hotel dekat dengan Al-Haram, turun-turun dia, Darut Tauhid, jejak kaki dia, jejak dia dah Masjidil Haram. Malas nak datang awal. Patutnya duduk dekat Al-Haram, dekat hotel yang 0 kilometer. Tu dia lah paling awal. Dia jadi malas. Ini yang kita perlu perhalusi. Maksudnya, kita kena lagi semangat lah. Bila kita susah pun kita dah bina semangat. Bila senang, lebih semangat. Semangat untuk menikmati kesenangan dengan ketaatan. Apa maksud semangat dia? Semangat pula nak senangkan orang lain. Berbanyak kita hari ini, time susah kita semangat, mesti kita susah semangat, kita buat apa? Kita berkhidmat kan? Time susah kita berkhidmat. Time senang, lebihlah kita kena khidmat. Semangat. Time susah pun kita boleh semangat. Time senang, lebih-lebih lagi lah patutnya. Tapi jaranglah time susah kita nak semangat. Sebab time susah ni dia akan silap bawa, dia akan jadi resah. Dah doa Ustaz, hutang tak selesai lagi ni. Aduhai. Dia macam, aduhai. Patutnya dia tak fikir macam tu. Ya Allah, selesaikanlah ya Allah. Aku berharap ya Allah. Tak hari ni besok, tak besok lusa, tak lusa tulat. Dia sentiasa. Orang yang Allah bagi keyakinan ni, dia tak putus. Dia tak putus harap. Dia rantaian tu sentiasa akhirnya menjadi wirid. Wirid maksudnya berantai. Dia tidak terputus. Sehinggalah Allah selesaikan. Bila masa. Jadi masuk kata, bukan nak tunggu selesai baru dia tenang. Tidak. Dia tenang dulu. Jemaah sekalian. Sebab tu dengan Allah Ta'ala ini, kalau kita lihat kaedah dan protokolnya, jemaah sekalian, dalam memuji Allah, itu adalah kita meminta kepada Allah. Itu kan dimulakan dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Sebab tu dalam kebelakang ini, siapa tengok kuliah saya, dan besok saya datang lagi, jemput datang. Saya nak teruskan perbahasan yang tempoh hari, minggu lepas, saya nak cerita tentang susah senang tu kan. Susah senang, nikmat dunia ni, wasilah nikmat. Apa yang kita dapat pada dunia ni? Nikmat. Jangan lagi kita berkira-kira dapat apa pada suami. Dah dapat nikmat. Tak kisahlah suami itu dengan cara susah, cara senang. Betul cara kita, nikmat. Salah cara kita, azab. Bukan sebab susah senang ya. Cuma kecenderungan susah itu akan membuat kita cepat. Kalau tak faham tentang perbahasan yang hak, kita akan, susah kan? Susah. Contoh tak ada duit. Gabrah lah kan. Standard lah. Ustaz tak ada duit, gabrah. Ya.
Itu adat. Tapi bila kita faham, kita boleh mengatur perbahasan itu dengan baik, maka kita mendepani kesusahan itu dengan bersemangat. Itu maksud saya. Semangat dia. Antara semangat yang mesti dibina adalah dia yakin Allah selesaikan. Dia yakin Allah akan selesaikan. Sebab dengan Allah, tak boleh tak semangat. Jumpa tuanku. Boleh ke tuanku selesaikan? Betul ke tuanku? Saya ni. Betul ke tuanku? Oh, tak boleh mak sekalian. Kalau kita ada masalah, tiba-tiba tuanku panggil menghadap, kita tak boleh gambarkan, bawa diri kita dengan penampilan masalah tu. Contoh susah dengan kusut masainya, dengan rambut tak terurus. Susah. Kan? Dengan muka, orang kata apa, muka mencuka, dia datang muncul apa, susah ni tuanku. Tak boleh. Dia mesti akan kena grooming. Bila protokol pun masuk campur, dia akan ajar. Setiap bulan dia akan bagi dress code macam mana. Walau kita susah. Kita tak ada protokol dia. Nak pergi pula balerong. Nak jumpa pula waktu yang mana dipanggil kan, majlis rasmi. Maka tak nak kita kena presentable. Kita kena kata apa, tunjukkan bahawa kita ada tuanku yang orang kata apa, kita tengok dia ibaratnya, oh inilah penyelesaiannya. Dia datang, kenapa ni? Sebab bila jumpa tuanku, ibaratnya kita dah selesai masalah. Datang dengan penuh harapan. Bukan dengan mundar-mandir jalan lemah longlai. Bukan mundar-mandir, lemah longlai jalan. Macam, kenapa ni? Taklah, jumpa tuanku pun tentu dah selesai. Petik ni datang je. Tak boleh. Makna kata kita dah tahu. Contoh kita dah belajar ilmu ta'ala binafsi. Yang ni hanya senyap Allah Ta'ala. Allah tak perlukan hamba-hambanya. Allah tak perlukan. Kita yang perlukan Allah. Jadi bila kita perlukan, so kita apa presentation yang kita nak tunjukkan? Kita yang perlukan. Contoh, kita perlu datang interview. Kita perlukan job itu. Adakah kita datang dengan keadaan tidak bersedia? Kita datang dengan keadaan yang, orang kata apa, dengan penampilan yang buruk. Datang dengan baju kusut masai. Mestilah kita akan siap. Ini hari ni aku perlukan kerja ni. By hook or by crook, one boy. Jauh kata, macam mana pun aku mesti dapatkan job ni. Apa yang dia buat? Dia akan buat yang terbaik. Datang dengan attire yang bagus. Dengan malam itu dia buat training. Dan besoknya dia bangun dengan begitu semangat. Dan dia akan persembahkan di hadapan panel-panel. Nak menunjukkan bahawa saya perlukan kerja ini. Dan kita akan present dengan cara yang begitu energetik. Kita tunjukkan, oh saya akan buktikan. Saya akan berikan. So, panel pun akan tengok, oh semangat awak je. Kerja belum dapat. Nampak semangat. Tapi jangan hangat-hangat teh ayam. Nampak? Isunya hangat-hangat teh ayam. Walhal, belum dapat kerja. Tapi dah tunjukkan dah performance itu. Dah tunjukkan dah credibility itu. Awak layak duduk kat tempat ini. Bagai contoh. Maka begitulah dengan Allah SWT. Malah lebih-lebih lagi. Kita yang perlukan Allah. Kita nak Allah tolong kita. Tiba-tiba kita tak bersedia untuk present depan Allah. Antara present yang benda yang kita kena zahirkan adalah rasa kesyukuran. Terima kasih. Aku ada Allah. Aku ada Allah. Yang mana Allah SWT ini, yang mana dalam perbahasan sifatnya yang tidak bergantung pada hamba-hambanya, yang mana menyelesaikan tanpa ada halangan. Bagaimana kita sentiasa husnuzan, ana inda zanni abdi bi. Aku bersama-sama dengan sangkaan hambaku terhadapku. Apa yang kita sangka pada Allah? Kita sangka Allah tu maha kaya. Itu perlukan ilmu lah. Perlukan ilmu. Dan kita berhadapan dengan contoh Allah SWT dengan sifatnya istighna, yang maha kaya, itu dengan tidak tergantung dengan apa-apa. Sebagai contoh dengan perbahasan syurga. Syurga itu
anugerah. Bila anugerah ini priceless, dia bukan boleh dibeli, boleh dibayar, tapi dia perlukan kepada orang yang nak menghargainya. Yang mampu untuk menghargai. Sebab dia bukan bersifat benda. Bukan bersifat benda. Dia tak boleh dibayar, tak boleh. Not for sale. Tapi dia perlukan kepada penghayatan. Sejauh mana kita appreciate. Siapa yang appreciate, dia dapat. Contoh dalam bab perkahwinan. Dalam bab perkahwinan, dalam bab mahar. Tengok Nabi kata, perempuan, wanita yang paling berkatnya ringan mahar je. Mahar itu banyaklah kalau dalam bab periwayatan tengok. Bukannya ditetapkan dengan satu amount yang mesti sekian-sekian figure. Tak. Tapi maharnya adalah satu ikatan yang diikat dalam kehendak syarak untuk menghargai. Sebab itu dia perkahwinan ni bukan soal kebendaan. Sebab mahar tu bukan soal berapa harga nak letak. Tak, semua jabatan agama dia standardkan supaya mudah. Tapi dalam perbahasan itu tidaklah menjadi kewajipan mesti sekian-sekian, mesti RM8,888 88 bukan. Dia nak minum bola 88,888 bukan begitu mahar. Mahar ni adalah yang kita nak hargai dia. Apa tebus dia? Tu hargai. Sebab itu kadang-kadang kita mahal, murah aja. Kita buat enggak? Bukan soal murah, soalnya kau boleh hargai tak? Hargai ni bukan soal harga. Kadang mahal pun tak boleh nak hargai. Tak boleh nak hargai mahal pun. Murah apa tak lagi. Dia kadang-kadang bermain dengan amount. Bukan. Kadang-kadang berapa mas kahwin contoh. Mas kahwin di Selangor, mana orang Selangor? Saya lupa lah. Siapa yang nak kahwin lagi? Cuba ingat. Dah lama kahwin yang lupa kan? Cuba. Berapa mas kahwin? 100 300 tak silap. Dia standard kau dulu lagi. Berapa ringgit? 30 ke berapa tak? Lagi. Senang sekali aku. Kan boleh. Sebab dia apa yang boleh mengikat. Mahar tu pengikat kan? Pengikat. Okay. Point dia sekarang. 300 kan? Itu yang mana jawab tu nak persiapkan nafkah untuk tolong apa? Untuk kahwin lagi ke apa? Kalau kita tengok lah 300. Dia bukan soal 300. Baik kira. Dah masa RM20. Ada lagi dah. RM20. Betul? Johor RM20 RM5. Cuba fikir. RM20. Alah. Lanting dia macam itu. Tak. Sejauh mana kita hargai RM22.50? It's not about price. It's all about priceless. Dia bukan sebuah harga. Dia lah soal menghargainya. Sebab tu nak bagi tahu jemaah sekalian. Syurga adalah bukan soal harga. Tapi sejauh mana kita nak menghargainya. Menghargainya. Ini kalau RM22.50 ni kalau ya betul paling murah kan. Ini kalau 4 orang berapa je, betul tak? Dah harap 4 tu Ustaz. Pejam mata. Amboi. Tapi bolehkah kita hargai? Hargai ni satu benda yang melibatkan kesedaran. Satu penghayatan yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Dalam yang mana mengenal Allah. Sebab Allah adakan isteri kita. Allah adakan syurga yang kita nak diami itu selama-lamanya. Itu dengan sifat kesempurnaan dia. Allah Azza wa Jalla. Memang bukan soal berapa. Sebab itu, untuk kita menghargai sesuatu itu, perlukan penghayatan kepada nilai. Betul dia. Sesuatu yang bernilai, tidak ada harga untuk dibayarnya. Nilai iman, harganya 0. Iman, dunia dan seisinya di mas sekalian. Orang yang paling kelas keluar daripada neraka dalam Syama'il Muhammadiyah
dalam bab maja'a fi dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 10 kali ganda syurga. 10 kali ganda dunia. Syurga dia 10 kali ganda dunia. Ya, perkahwinan tu mahal. Ini soal about maruah. Nikah adalah soal maruah. Sebab tu minta maaf, mana-mana yang ada bekas-bekas tu, bekas-bekas Tupperware tu, jangan hang nak buat muka kebal, muka tebal kat situ je. Hang berhadapan dengan maruah hang. Yang dia pernah hang buat keras gitu je. Oh. Tengok tak jumpa pun boleh berfikir, ini kan jumpa. Maruah. It's all about maruah. Angkat nikah. Nikah angkat tinggi-tinggi maruah tu. Maruah tu paling tinggi sekali kat mana? Tu syurga. Sebab tu Nabi kata sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Nah, wanita salihah itu sebaik-baik perhiasan dunia. Sebab apa? Sebab ianya tempatnya, wanita itu bukan tempat di dunia ini, tapi di syurga sana nanti. Sebab tu bagi orang lelaki, dia ada tanggungjawab untuk menghargai. Kalau dia nak menghargai isterinya, make sure. Ayat dia, make sure. Sentuhan dia menjadikan isterinya bidadari syurga. Macam mana tu Ustaz? Doalah ke Allah. Jagalah elok. Janganlah jadi macam bungkusan yang terbuka begitu, ya kan? Yang senang. Nak dimakan begitu saja. Nak dilihat begitu saja. Senanglah pula dia. Senang dilihat, senang diakses. Senang-senang je. Satu, nak letakkan isteri ni di tempat yang tinggi. Dengan menghargainya. Dengan bagi dia ada kerjaya dunia. Dengan harta. Bukan. Harta pun tak boleh nak bayar isteri. Tak boleh. Sebab tu tak ada satu amount nak bayar isteri berapa. Mana ada. Tak ada. Kalau nak bagi pun kira buat syarat. Itu dia macam tadi. Mahar tu buat syarat. Buat syarat. Itu saja. Abang tak tahu nak bayar kamu berapa. Sebab kamu ni tak terbayar lah. Jadi biarlah syurga yang menjadi habuan untuk kamu je lah. Ambil kunci ni. Kunci syurga. Ambil cerita. Masuklah pintu mana yang kamu nak masuk. Habis cerita. Sebab dia maruah. Sebab tu orang lelaki kena tanggung isteri tu. Antara perbahasan adalah maruah. Berapa nak ambil. Berapa nak bayar. Maruah seorang wanita. Berapa nak bayar? Sebab tu dia kena tanggung. Jangan. Orang sekarang ni mudah-mudah dia buat. Jangan. Mudah. Allah. Sebab itu, berbalik pada puasan kita tadi, nak membina keyakinan itu adalah perlukan kepada perjalanan yang kita kena hargai. Kita kena hargai. Hargai ni kena semangat lah. Antara sifat nak hargai itu kena semangat. Kalau cara kita nak hargai itu adalah dengan kita bersemangat untuk semangat. Sebab tu orang perempuan, isteri ni fokus dosa tu, jatuh dosa, buat muka cuka lepas suami. Buat muka bela. Buat muka isu, muka cuka. Tak boleh. Dia kena muka semangat, senyum. Lepas hari, semangat bang, semangat. Sebab nak menghargai. Sebab ada orang yang boleh jaga maruah dia. Yang orang perempuan kan. Susah sebab ada maruah. Orang lelaki pula, dia kena hargai lah yang dia dapat maruah tu. Dia kena semangat. Isteri semangat. Suami semangat. Barulah hangat. Contoh kan. Ini tak. Orang lemah, seorang ini. Mana maunya Ustaz, nak semangat udah lah. Dia pergi semangat dia, semangat. Itulah dia. Kan? Dia kena faham semangat tu maksudnya kita nak zahirkan di hadapan Allah bahawa anugerah yang diberikan oleh Allah itu adalah yang tidak ternilai, tidak, orang kata apa, tak boleh nak bayar. So, seronok kan, contoh macam mana yang isteri atau suami ke masak kan. Makan kan, kita masak, orang seronok makan, selera makan, kita pun sedap ke? Sedap, semangat. Kita pun semangat tengok orang makan. Seronok kan? Jadi Allah jadikan isteri, suami
Tiba kita tak selera macam tu je. Atau kehidupan yang Allah jadikan untuk kita. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'a. Allah jadikan kita ni untuk Allah, dan Allah jadikan langit turun hujan untuk kita. Bila Allah jadikan dunia, kehidupan untuk kita, tiba-tiba kita tak semangat nak menjalani kehidupan. Who are you? How dare you? Berani you buat kerja macam itu. Sebab apa? Sebab ada masalah. Itu je alasan dia. Yang Allah wujud, yang qadim, lebih dahulu ada sebelum ada masalah tu. Kekal ada dahulu tanpa ada pendahuluan. Tengok kita macam mana kita. Tadi lepas kuliah tadi saya duk bincang dengan timbalan dengan seorang ustaz kita tentang pengkhianatan. Khianat. Kita ni khianat agama kita sendiri. Kita khianat diri kita sendiri. Itu dia panggil menzalimi. Kan? Patutnya Allah bagi kita kehidupan. So kita kena semangatlah untuk menjalani hidup ini. Bukan sebab ada masalah kau tak. Bukan semangat tu sebab seronok. Bukan sebab tu semangat ni. Dah, kau ada masalah pun kena semangat. Sebab apa? Anugerah. Hidup adalah anugerah. Dan semua ni jemaah sekalian, ni bukan kata nak ngajar motivasi. Ni bukan soal motivasi. Ni bukan soal alah aku dah lama hidup. Ni bukan. Ni soal tentang kita dengan Allah. Bagaimana sebenarnya aturan, tata cara kehidupan jemaah sekalian. Inilah kehidupan kalau benar kita mengatakan bahawa Allah itu Tuhan kita. Man rabbuka? Allah Rabbi. Dia kata Allah Tuhan kita. Yang mana kalau contoh kan, anak tahu bapa dia itu jenis cop duit. Anak tu nak gusar ke? Tak, dia tahu bapa dia cop duit, tak risaulah. Dia bekerja dengan seorang majikan yang mana majikan dia itu jenisnya memang kilang cop duit. Ni cerita rintitan pada keluar subuh. Kita bekerja nak risau ke? Apa nak risau? Bos kita cop duit. Kita bertuhankan Allah yang Maha Kaya. Di mana kerisauan kita? Bagi nafas pun tak terkira. Cuma rupanya kita risau ni sebab hati dia terhijab daripada mengenal dia. Itu je lah. Masalah memang masalah. Hutang tak selesai Ustaz. Yelah hutang-hutang lah. Bukan suruh duduk biar ke. Tak. Kita usaha dengan semangat lah. Sentiasa berharapan tak putus. Harapan tak putus. Tak putus harap. Itu cara dia. Tak putus harap. Sentiasa semangat. Itu kaedahnya jemaah sekalian. Jadi pembuka bicara kita tadi itu membincangkan tentang yakin, kemudian bagaimana nak tengok kita ni benar yakin. Perjalanan yakin tu adalah apabila kita dapat satu semangat. Satu semangat yang mana untuk meneruskan kehidupan ini, untuk menikmatinya walaupun berada dalam keadaan sebaliknya. Ialah maksudnya ditimpakan perkara yang kita tak senang, susah kan. Namun kita, sebab kerana kita sedar, kita faham bahawasanya hidup ini Allah berikan, Allah jadikan. Ibarat kita tadi, kita masak, kita bagi tetamu makan, dan tetamu makan begitu semangat, begitu seronok menjamah makanan itu. Lalu si tukang masak seronok melihat para tetamu menikmati hasil air tangannya itu, hasil masakannya. Lalu dia pun semangat. Bagaimana ketika Allah SWT menjadikan hidup untuk kita, menjadikan segala nikmat untuk kita, tiba-tiba kita tidak bersemangat. Kita ibarat ada perkara yang tak cukup Allah bagi. Hati-hati. Hati-hati. Sebab itu antara perkara kita nak bina, kenapa kena hari-hari ni, dia ada dua. Sama ada bila hari-hari kita makin bertambah semangat, atau hari-hari lepas tu bosan terus. Bosan Allah lah ikut ustaz. Bosan. Tinggal terus. Tu hati-hati. Antara amalan-amalan yang kita buat hari-hari ni, sampai tahap kita kena orang kata apa, kita kena menghargai. Isteri seronok, buat muka seronok, menghargai keadaan suami, suami menghargai keadaan isteri, keadaan anak. Kita nak melalui hidup ni, biarpun susah, biarpun kita nak selesaikan masalah, nak selesaikan
bertimbun-timbun punya isu kan, hutang keling pinggang. Tapi kita jangan menyebabkan perkara itu menggagalkan misi kita untuk terus semangat dalam hidup ini, kerana kita dapat satu kefahaman yang benar bahawasanya kita mesti melalui hidup ini dengan semangat, kerana kita nak laluan nikmat. Laluan nikmat tu semangat walaupun susah, dia taat. Semangat sebab taat tidak boleh datang dengan lemah-lemah, dengan malas-malas, tak boleh. Dan di situ Nabi ajar doa kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lemah dan malas. Itu satu larangan. Sebab tu kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk terus menjalani hidup kita ini dengan begitu semangat, dengan meletakkan harapan yang tak pernah putus kepada Allah yang Maha Berkuasa, menjadikan apa sahaja tanpa ada halangan. Ini semua ada dalam perbahasan sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Baik, maka jemput yang mana belum lagi mengikuti pengajian sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah, karangan Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri Wan hafizahullah taala alaih. Doktor akan present paper di convention untuk pembentangan paper Ahlus Sunnah wal Jamaah di USIM nanti bulan 11. Bagus tu paper tu. Dan yang mana boleh ikuti pengajian boleh nanti follow follow yang di bagi kita masuk batch yang kedua nanti. Kalau ikutkan di ada beberapa tempat di Kepong, di Kepong ada, lepas tu sekarang di Melaka kan, beberapa tempat lah yang kita dah masuk circle yang kedua, batch yang kedua. Di Kepong tu consider yang pertama sebenarnya di tempat surah Mustabak Syekh Hamizi kita. Maka yang mana nak ikut ulangan. Hayatilah. Kena berulang banyak kali. Jangan berhenti sekali tu je. Yang mana yang dah ikut yang first batch, ikut lagi. Dengar lagi pengajian, dengar. Sebab setiap kupasan tu sentiasa membawakan kepada cetusan kupasan yang segar. Sebab kita akan kaitkan dengan hal-hal semasa. Uruf semasa tu, perbahasan tu kita akan kaitkan. Dan biasanya memang akan ada, sebab ilmu Allah ni takkan pernah sama ni, walaupun perbahasan nampak sama. Okay, type. Jadi besok ada talaki macam biasa, insyaAllah pukul 10.30. Jumpa adik kepada yang nak lapangkan masa. Kita sekarang ni masuk dalam perbahasan soal jawab akidah, soal jawab akidah. Ustaz banyak ketinggalan ni, tak apa, selagi tadi Ustaz terlambat, selagi mana ada azam untuk meneruskan, jangan berhenti. Rugi saya cakap terang, kita dah jumpa pengajian tauhid. Janganlah dia ni siapa, ragu sebab saya, janganlah, rugilah. Sebab Allah datangkan, contoh saya kan, ada guru yang memati. Bukan, jangan tengok saya, tengok guru saya. Jadi kalau misal kata kita nak ngaji tauhid, so ada guru yang mendampingi, so rugilah tinggalkan. Tolak tepi dah saya ni. Pengajian tu, bagi saya rugi gila. Tu saya rugi gila. Dah lah free. Bayar belah-belah ribu tahu. Kadang free tu dah masalah free pula. Buat ya tak ya je. Kadang-kadang tu lah baru tahu. Kadang-kadang bayaran ni bukanlah untuk bayar, tapi baru tahu nak hargai macam mana. Ni sebab tak bayar. Itulah. Bayar baru tahu. Macam saya dah dapat mengaji ni. Semua sekali apa? 17,000. 17,000 memang sekalian. Dah bukan duit saja, dah ulang alik lagi. So payah lagi. Sebab tu bila kita kadang-kadang sebab tu guru saya cakap kena susah. Kalau mudah-mudah dia ambil mudah. Dalam sekali dah lah pengajian akidah ambil mudah. Allahu Akbar. Jangan sekalian, kalau jumpa juga pengajian sejarah masih belajar, silakan. Ni tak jumpa pun. Tapi sebab kata malas. Atau sebab apa? Ustaz ni tak payahlah ikut. Rugi ya. Kita dah masuk batch kedua. Tuan Guru sendiri iktiraf. Alhamdulillah. Batch yang kedua. Siap promote lagi. Untuk yang kat Melaka pula, Tuan Guru kita.
Alhamdulillah mas sekalian. Alhamdulillah. Bagi anda menghabiskan pengajian itu dan meneruskan lagi, alhamdulillah, teruskan. Ingat, belajar sampai boleh mengajar. Belajar sampai boleh mengajar. Belajar sampai boleh mengajar. Mengajar apa? Mengajar anak. Ijma ringkas tu ikut term tu lah. Ringkas tu maksudnya ikut apa kata Abu Mansur Maturidi. Ringkas secara ringkas adalah mengetahui Allah wujud dengan tengok alam. Itulah ringkas tu. Ringkas tengok alam, Allah tahu Allah. Maksud tak ada kupasan yang selanjutnya. Itulah ringkas. Tahu Allah ada. Dengan tengok alam. Tapi tafsili dengan secara terperinci adalah menghayati setiap perbahasan. Maksud, sifat satu-satu. Satu-satu. Syarah lagi, kupah lagi. Syarah lagi, kupah lagi. Belajar sehingga boleh mengajar. Itu antara misi kita. Mengajar anak-anak kita balik. Tak kisahlah anak tu besar panjang ke. Tak kisahlah dia dah belajar mana ke. Kita ambil balik peranan. Dan antara impian yang saya nak, insya-Allah mudah-mudahan, bukan saya nak, Allah takdirkan mudah-mudahan sampailah misi ini adalah guruku, ibuku. Guruku, ibuku, guruku, ayahku. Ini. Biarlah kita, Allah takdirkan kita menguasai ilmu yang paling susah. Tauhid susah. Fikih pun susah. Semua dia ada panduan lah. Kalau tauhid ni dia tak boleh reka-reka ayat. Mau reka-reka ayat yang cik pasal. Dia kena betul-betul datang kefahaman. Faham boleh cerita. Kalau tak faham, kunci kat situ je lah. Misi kita, biarlah anak kita sedar, realize. Anak kita kenal mak kita ni, belajar tauhid, kemudian boleh mengajar balik anak kita. Macam mana cara mengajar? Tanya balik. Yap. Berapa sifat wajib bagi Allah? Di sini. Di sini. Dulu mungkin aku tak buat, sekarang aku nak buat. Tak kisahlah kau dah berjanggut sampai pusat pun. Aku cerita balik. Mendingin dengar sini. Tu kata. Ajar, cerita balik. Itu misi kita nak buat. Antara misi Rough Academy ni, insya-Allah, itu antara perkara yang saya sampaikan juga kepada tuan guru kita, Dr. Nik Ahmad Syukri Nik Wan, Hafizahullah Ta'ala. Saya cakap, kita nak biar seramai boleh yang boleh mengajar ahli keluarga sendiri. Mengajar ni bukan bercerita. Cerita lain. Siapa bagi makan, Allah tu cerita. Siapa bagi hidup, Allah tu cerita. Mengajar lain. Mengajar ada protokol. Ada macam tu ikut silibus. Okey, pertama cerita dulu apa mukadimah dia. Kemudian cerita apa bahagian yang pertama, pendahuluan. Kemudian bukan sekadar cerita. Kau cerita boleh. Kau cerita ialah kena cerita kan, siapa bagi makan, Allah. Siapa minum, Allah. Siapa jadikan itu, Allah. Itu bercerita. Kita nak mengajar anak kita. Guruku, ibuku, ibuku, guruku. Guruku, suamiku. Suamiku, guruku. Salah ustaz, macam mana ustaz? Tu jadi masalah pula lah ke situ kan. Kau nak bagi kenapa? Kalau tak dapat suami jadi guru, biarlah kita jadi guru je pada anak-anak kita. Kan? Kita lah, ambil lah ramai orang macam ni. Ramai orang nak take over, bila suami tak boleh nak menafkahi, dia pun semangat. Nak kerja, nak cek duit. Walaupun tu tak wajib kan. Walau sepatutnya, bila suami tak boleh mengajar, patutnya dia kena ambil tanggungjawab itu untuk mengajar. Dia lah jadi guru untuk anak dia. Dan suami tak mengajar, dia lah mengajar. Kredit lebih lah untuk mak. Sebab dia mengajar dalam dia mengandungkan, melahirkan, menyusukan, lepas tu mengajarkan. Tambah pula mengajarkan. Hebatlah mengajar pula tu. Rebutlah. Saya nak cakap lagi semangat. Ambil peluang. Selagi boleh ajar, nak ajar. Sebab apa gini? Biar dia tahu daripada kita, dia membesar nanti pahala tu. Dia panggil ilmu jariah. Jangan lepas tolak. Tak apalah, mak tak kerti. Jangan. Tak kerti, cari jalan. Macam ni lah, tak kerti. Buat sifat 20 kan ramai. Tak kerti mak. Belajar. Ambil poin-poin penting. Sebab tu setiap orang tu ada buku catatan sendiri. Catatan itu adalah untuk latih mengajar lah nanti. Catatan. Sebab mungkin kalau direct tengok buku kitab, bahasa kitab kita nak ulas tu,
Mungkin kita ni, bila kita buat syarah balik, hasyiah tu catatan daripada syarah, daripada matan, kemudian syarah saya syarah daripada matan Tuan Guru, kemudian catatan atau catatan tu panggil hasyiah. Catatan, kupasan daripada syarahan. Catatan itu yang jadikan rujukan nanti. Mungkin syarah, panjang syarah ni, kita pun duduk catat tepi tu kan. Ini poin ni penting poin. Kemudian olah balik. Daripada olahan itulah kitab-kitab tu berkembang. Berkembang. Itu cara ni, Mas. Ini misi besar ni. Misi nak memandaikan umat dengan nak menjadikan isteri atau ibu sebagai guru di rumah masing-masing. Ni yang terbaru ni, yang saya tengah buat final master ni lagi seronok. Satu peranan akidah dalam menepani tekanan hidup pesanan kasih Pak Wajib bagi Nabi SAW. Okay. Yang terbaru ni artikel jurnal garis panduan untuk menjadikan rumah sebagai institusi pendidikan. Segera buat kajian. Kerajaan ataupun kita nanti, kita harapkan setiap rumah itu mesti ada garis panduan bagaimana nak menjadi kemenjadian untuk membina pembangunan insan anak. Ciri ada 5 garis panduan ni kita nak bangunkan. Yang pertama, kena ada suasana. Yang kedua, kenapa? Ketiga, kenapa? Keempat, kenapa? Kelima, kenapa? Jadi setiap rumah itu bukan lagi cerita nak deko-deko tu, itu dah memang saya pun belajar bidang tu, tak ada masalah. Tapi adakah mencapai martabat rumah itu menjadi madrasah awal untuk anak-anak kita? Setiap rumah. Ustaz baru ngambil master je. Bagus. Dah nak habis dah final. Final. Ambil pun sebab tanggungjawab untuk pengajian kita ni. Hakikat kehidupan ni untuk dipanjang-panjangkan. Baik. Fiqh yakin 70 zon. Ya betul tu. Sebab itu dia panggil fikrah. Sebab tu dia ada pendapat. Tapi kalau tauhid tak ada. Itu pun macam tu. Salah wal khalaf. Itu bukan khilaf sebenarnya. Itu adalah jalur pengajian. Tu kena nampak. Kalau fiqh memang ada fikrah dia. Kaedah pemikiran. Selagi mana ada nas. Taib. Wallahu alam. Jadi mas sekalian, kita habis setakat ni. Kita tutup dengan munajat umat. Fi kulli hajat. InsyaAllah. Allah Akbar. Beli rumah memang jadi merasah dulu bagi saya. Dia antara garis panduan, tapi saya cerita kat sini dan saya kira takkan tertulis dalam artikel saya nantilah. Di luar artikel, tapi saya rasa itu nombor 1, tapi saya tak tahu nak letakkan dia sebab dia menjadi common sense untuk menjadikan madrasah yang hebat. Guru pendidik dia tidak boleh berbalah. Ingat, madrasah nombor 1. Dia tak ada isu. Pengetua bergaduh dengan guru, memang hancur sekolah. Faham maksud saya? Suami isteri tidak boleh ada isu. Zero pending case. The first guideline. Tapi ini memang saya tak tertulis dalam tu. Cuma saya akan olah menjadi perbahasan yang lebih, orang kata apa, teknikal. Tapi dalam bab perincian, saya nak bagi tahu. Sekolah, kalau guru besar, pengetua bergaduh dengan guru. Jadi apa hal dia? Tu maksudnya kalau lah suami tak puas hati dengan isteri. Isteri tu tak puas hati dengan suami. Tu saya ceritalah dan didik anak-anak. Tu saya sembang. Tak boleh. Sebab tu ini juga menyasarkan. Bila kita numpukan kepada guruku, ibuku guruku, suamiku, ayahku guru. Dia bila guru tu pula, dia kena train diri dia untuk tidak berbalah. Tidak bergaduh. Guru kan, mana ada guru bergaduh? Secara tak langsung membina karakter yang sebenar untuk anak-anak. Melihat ayah dia, melihat ibunya, suaranya very firm. Tidak ada orang kata apa? Tersasul-tersasul, sedangkan lidah lagi tergigit. Tak ada normalisasi pergaduhan, tak ada. Wallahu alam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada semua jemaah yang hadir pada malam ni, ya Allah kabulkanlah ya Allah segala hajat kami ya Allah dunia akhirat. Permudahkanlah ya Allah segala urusan kami ya Allah, urusan dunia dan akhirat kami ya Rabb. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا pada umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Palestin, wa fi Gaza, wa fi Rafah, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman, wa khususan fi Malaysia ya Allah, dan juga negara Islam yang lain, negara Islam yang ada padanya jemaah kami ya Allah. Jauhkanlah daripada segala balak bencana, malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan ya Rabb. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا الله يا أرحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إلا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah jemaah yang muliakan Allah SWT, saya sudah munajat umat kita, majlis munajat umat kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah kita jumpa besok pada pengajian talaki kita, soal jawab akidah. Soal jawab akidah kita akan sambung besok pada pukul 10.30 pagi di mana yang berkelapangan boleh datang di kediaman saya di Dina Alam, insyaAllah di Dina Alam. Dan besok ada kuliah subuh. Nanti saya akan share live, share sebab surau tu dia buat live, saya share saja. Besok kuliah subuh insyaAllah. Wallahu alam. Mohon maaf daripada saya, kekurangan, kata tu kurang bicara dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah dan khair. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri ila alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.